أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله الأكرمين وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Imam, pengerusi dan juga semua ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita dapat bersama lagi pada malam ni. Dan tajuk kita masih lagi tajuk yang sama di minggu lepas. Itu mengenai syarikat al-a'mal. Itu syarikat perkongsian dari sudut pakak khija. Jadi syarikat pakak khija ini yang telah kita tengok pada minggu yang lepas dibenarkan oleh sebahagian mazhab, manakala mazhab kita tidak membenarkan syarikat amal, syarikat pakak wak khija. Jadi di sini dua pendapat mengenai hukum syarikat pakak wak khija. Modal tak ada seorang, masing-masing pakai reng je. Dua-dua pakak untuk wak khija. Makna bersiap sedia bila-bila masa untuk wak khija. Bukan mesti dua-dua wak khija. Yang pentingnya dua-dua itu setuju untuk wak khija. Bila dipanggil, bila diminta, atau bila waktu memerlukan dia khija, dia kena khija. Itu yang kita maksudkan dengan syarikat pakak wak khija ni. Jadi dalam minggu yang lepas, tuan-tuan, kita telah mendengar hujah kedua-dua pandangan ini. Itu mazhab Maliki dan Hanafi, dan juga mazhab Hambali mengatakan boleh syarikat pakak wak khija ni. Yang tidak bersetujunya ialah mazhab kita dan juga pandangan Ibn Hazm, yang mana mereka ini mensyaratkan supaya syarikat ini kena ada juga reta, kena ada juga pitih, kena ada juga barang menjadi modal. Tak boleh main pakai reng belaka dua-dua ni, tak ada modal, tak boleh. Ini antara sebab kenapa mereka mensyaratkan syarikat ini mesti ada modal. Kerana mereka nak gaul modal tu, kerana mereka nak capur modal tu. Jadi kalau reng ni nak capur mana? Oleh sebab itu mereka tidak bersetuju dengan syarikat pakak wak khija ni. Walaupun pandangan jumhur, pandangan majoriti mengatakan bahawa syarikat pakak wak khija ini adalah dibenarkan. Jadi atas asas kita kata dibenarkan inilah kita lanjutkan perbincangan malam ni. Mana bila kita pakai pandangan yang membenarkan ni, baru kita boleh cakap lebih panjang. Jadi kalau kita kata tak boleh, pakai tutup buku terus lah. Pakai tutup pakai lah kalau kita kata tak boleh syarikat pakak wak khija ni. Dia atas pandangan mazhab Syafi'i dan juga Ibn Hazm, pakai tutup buku lah. Tapi untuk pandangan jumhur pada malam ini, kita lanjutkan perbincangan tentang syarikat pakak wak khija antara dua ataupun lebih. Mana pada hari ini keperluan pekerja sangat-sangat diperlukan dan mendadak pada jumlah pekerja-pekerja daripada luar mari, pekerja asing masuk ke negara kita ini kerana kekurangan pekerja. Jadi bagi mana-mana orang yang mengusahakan sesuatu
pekerjaan ataupun suatu perkhidmatan atau suatu pembuatan, bolehlah menggunakan syarikat al-a'mal, syarikat pakat wak kerja ini untuk menampung kekurangan pekerja yang kadang-kadang sangat-sangat mutu, itu utama di bidang peladangan. Sawit habis jadi buruk luruh gitu kerana orang kerja tak ada. Jadi kalau dipakai syarikat pakat wak kerja ni boleh mengurangkan masalah kerugian dan pembaziran pada setengah-setengah ladang yang sangat kritikal pada hari ini. Jadi apabila kita kata syarikat ini sah menurut pandangan mazhab Hanafi, Maliki dan juga mazhab Hambali, lalu kita nak tengok apa dia syarat yang perlu ada. Jadi tak boleh lah kita kata sah kok, pakar boleh buat syarikat ni ikut suka hati. Jadi dua orang pakar hak tu buat kerja lelah doa siapa perlu habis rejak, hak tu duduk tidur gitu. Ni maknanya dia telah mengambil peluang kesempatan terhadap kawan dia tadi, yang mana ianya tidak dibenarkan tuan-tuan. Kerana itu kita nak tengok apa dia syarat-syarat yang dibubuh oleh ulama untuk mengesahkan syarikat pakat wak kerja ini, memandangkan ia adalah sebagai suatu syarikat yang memudahkan orang ramai ni. Jadi kata pengarang kita rahimahullah, dia Syekh Ihsan Fadli Ilahi rahimahullah, wa nafa'ana Allah bi ulumi amin, mengatakan bahawa sebahagian daripada syarat syarikat pakat wak kerja ini, dia juga adalah syarat syarikat anan yang telah kita cerita dulu. Dia lebih kurang je sebahagian pada syarat ni sama dengan hak dulu kita cerita dah dulu. Apa benda hak dulu syarikat anan? Syarikat anan ni syarikat dua orang wimoda dan kerja sekali. Hak tu dipanggil syarikat anan. Yang tu tak ada orang marah yang tu. Tu boleh katakan sepakat. Empat mazhab itu membenarkan syarikat anan itu kerana ada modal dan pakat wak kerja dipanggil. Habis kali ini masalahnya modal tak ada, pakai reng belaka, yang pakai syarikat ngecak bangunan, dia pakai wak kerja belaka. Ada hak kerja lebih, ada hak rehat banyak, ada hak kerja dak gagau, ada hak kerja wak molek seri molek cak, ada hak tupoh cat saja habis, kota belakang pas ke dia muka habis bahan kecat. Jadi memanglah bila kita kata bersyarikat dengan orang tak reti ni, memang banyak masalah. Namun demikian atas asas kita kata untuk memudahkan mana-mana orang yang membuka syarikat, nak cari pekerja nak kena bayar pula. Dia nak kena pakai pitih lain pula, kena hutang pula kerana nak pakai sehari 3 orang. Berapa sehari nak bayar 3 orang? Ngecak tu. Ada orang sikit-sikit tak mampu. Nak kurang-kurang nak 100 sehari ngecak. Jadi kurang-kurang 300 sehari nak kena siap kan? Nak bayar ke orang yang mana kita upah. Jadi di sini menyebabkan dia kena cari pitih lain. Silap-silap air bulan kena hutang dulu. Jadi hutang ini yang kita tak mampu oleh adanya bayaran lebih, yang mana ianya digelar sebagai riba. Oleh kerana itulah kita bercakap ni nak melarikan diri daripada berhutang riba. Oleh kerana itu syarikat al-a'mal, syarikat pakat wak kerja ada satu alternatif yang sangat baik untuk mana-mana ketua tokek yang tak ambil upah orang. Boleh dia cari mana-mana orang yang sanggup berkongsi dengan dia pakat wak kerja, dan mana ianya meletakkan berapa keuntungan yang nak diberi bila selesai kerja itu. Ini yang kita nak tengok malam ni, apa dia patang larang yang ada dalam syarikat pakat wak kerja ni.
Jadi tuan-tuan, yang pertama sekali yang kita syaratkan dalam syarikat ini hendaklah setiap orang itu adalah amanah. Dikira setiap orang adalah amanah dalam kerja dia. Kalau berlaku apa-apa kerosakan, kalau berlaku apa-apa yang tidak moleklah bagi kita kerja-kerja juga. Tapi kalau ada benda yang rosak, cedera ke apa benda, dia tak kena bayar, tak kena ganti rugi. Itu nak kena ada tu konsep itu. Kerana setiap orang dikira amanah. Setiap orang dikira wak habis rang tu. Dia tak boleh tumpah cak kita kata mu bayar. Namun penyebab tumpah. Jawapannya tak boleh lah. Kerana bila bersyarikat dikira setiap orang wak habis rang dah, tidak perlu bayar, kecuali memang dia itu lala, memang dia melampau, yang tu barulah dia kena bayar ganti rugi. Dia yang pertama sekali ni, kita dengan rakan kongsi kita masing-masing tak payah bayar. Kalau ada jadi apa-apa yang menyebabkan jadi punah kerja tadi, kerja tak kira lah. Baiki lapu moh orang, pecah lapu orang, pakak baiki ekong moh orang, hangu ekong kuana lita pita maka dengan semak waya tu tak molek. Ataupun juga pakak wak rumah orang, dak belok bleko, ataupun juga pakak pasang mozaik moh orang, pacah banyak ada hak pasang. Ini semua ni yang kita kata ni, kalau jadi gitu tak payah bayar ganti rugi. Kita ni tak boleh minta dengan rakan kita mu nak bayar mak. Menyebabkan jadi rugi kita. Dia apabila kelalaian tidak ada, tidak payah bayar. Kerana setiap orang dikira amanah. Setiap orang dijamin mereka dengan tindakan yang dia buat, tidak payah bayar. Pakak baiki kereta, pakak baiki kereta, pecah habis cermin hak ada, tu tak payah bayar kalau bukan kelalaian dia. Pakak lagi untuk baiki alat elektrik, pakak alat elektrik, kira kipas, ataupun tak kira lah, baiki TV ke apa, so baiki nyebakar hangu habis, yang ngeteri ke dia. Ini semua kalau dia amanah tidak payah bayar satu sen pun. Pakak buka syarikat jahit baju, tu jahit baju, orang suruh buat hak lelaki pasiak jadi hak puan. Ini semua dia tak payah bayar dalam keadaan tadi kalau bukan dengan sengaja. Ini semua kerja-kerja lain pun sama, iaitu tangan pekerja itu adalah tangan amanah, tidak perlu bayar ganti rugi, kecuali kita jumpa tanda-tanda menunjukkan dia ni kenanya, dia ni memang sengaja menyebabkan kerosakan, kemusnahan ataupun kerugian tadi. Lagi kita nak lagi dalam syarikat ini, biarlah syarikat kita ini bila dibuat dia dengan kawan kita, kita kena tetap lalu nak bagi apa. Kerana kita pakak dengan dia nak apa. Mari kerja dengan aku, jual burger malam-malam, kedua baru balik. Jadi apa mu nak tu apa, kena pakak lalu dah. Kalau boleh 1000 semalam, apa aku, apa hakmu. Dia keuntungan perlu diselesai dari awal. Tak boleh main ada apa tolong ada bahagian. Tolong kawan ni peluh jeruk jelek lidah, akhirnya murid setakat buat minum air je. Dia tak boleh lah. Dia kerana kerjaan dia sekang mata, kemalang duk tunggu ke basar tu, bukan senang, duk tolong banyak perkara juga. Ni bagi orang yang nak buka berpakat gitulah.
Buka untuk basuh kereta. Buka untuk basuh kereta sama kau kena cover lalu dah. Tu berapa seorang kalau ada hutang hari ni. Di kerjaan bukan payah air sabun gitu ya. Di sini berapa keuntungan dibahagikan nak kena pakai molek. Tu orang panggil sebagai keuntungan yang dari awal lagi telah pun disebut kepada setiap pihak yang bersyarikat. Sebegitu juga tuan-tuan, kita nak keuntungan itu biarlah rata. Keuntungan ni biarlah rata. Maksud apa rata ni? Makna boleh sikit seorang semua bahagia. Tak boleh kita cover dok. Kalau lah hutang lebih pada 300, hak aku paruk padamu. Kalau bawah ada 300 bagi sama. Tak boleh main gitu. Dia kena hutang bagi molek lah berapa lagi hutang tak boleh cover hak munak tu. Kalau ada PT dolar, tu boleh kaku. Kalau PT ringgit kita bagi 2 orang. Tu tak boleh, kerana menetapkan hutang tu nak ke dia sejenis hutang hak orang lain tak boleh. Tu tak boleh sama kali. Gitu, kerana ianya dikira sebagai keuntungan yang diambil oleh satu pihak yang dikira zalim lah. Dalam keadaan tadi zalim, sepihak tu mengambil hutang yang mana ianya tidak dibahagi rata dengan kawan dia tadi. Jadi apabila kita dapati bahawa keuntungan pun taklah biar rata molek. Tak kira lah PT apa orang bayar, nyepakat bagi ikut peratusan yang telah dijanjikan daripada awal lagi. Kerana dengan cara tak adil ini terjadi dalam proses pembahagian ini. Lalu di sana terdapat beberapa lagi syarat-syarat yang perlu dipatuhi dalam syarikat pakat wak kerja ini. Antaranya ialah setiap orang diminta untuk membuat kerja yang dibuat oleh sahabat dia. Dia mesti siap, orang tak boleh tolak. Dia tak boleh tolak. Apabila kawan dia buat kerja, dia tak boleh tolak. Dia kena buat juga. Kalau dia tak boleh buat, dia pergi cari pembantu dia tolong buat. Tak apa. Dia tak bekerja tak apa, dia syarikat, tapi dia ada pembantu. Jadi pembantu dia tolong buat. Tak kira lah pasang atap ke, pasang mozaik ke, acak dinding rumah ke, dia tak buat kerja, dia suruh pembantu dia buat. Tak apa. Keuntungan bagi. Tak apa, kerana dia boleh wakilkan kepada pembantu dia. Tak apa, bukan semesti dia sendiri kena buat kerja. Dia nak melihat dalam hal ini orang yang membenarkan syarikat pakat buat kerja ni, mereka membenarkan kita tak kerja tak apa, yang pentingnya ada orang kita tahu. Jadi maknanya kita pakat dengan saing kita. Pakat untuk buat kerja basuh kereta. Lalu kita malah buat kerja, kita bawa orang gaji kita, kita bawa pekerja kita untuk buat, sama je, tak apa kok. Maknanya sini kita nak bersiap sedia setiap pihak untuk membuat kerja semacam mana yang telah disebutkan dalam akad itu. Jadi di sini kalau kita tengok bagaimana kerja yang dilakukan itu diterima dia untuk dibuat oleh pihak yang satu lagi. Dia tak boleh menolak. Dia tak boleh menolak. Dia kereta banyak masuk tak mau. Lalu dia tolak. Macam-macam alasan. Hari ni aku tak ada mu hari ni. Hari ni tak ada mu hari ni nak basuh kereta. Dan kalau mu tak mau basuh kereta, mungkin jaga kaunter tak apa dah. Ini tak ada muk nak kerja hari ni. Jadi masalah apabila dia tak bersedia untuk kerja, ini bahaya ni.
Kerana syarikat ni dibina dua-dua orang boleh kerja. Walau tak sama tak apa. Waktu kerja 8 jam, waktu 2 jam je sehari tak apa. Yang pentingnya bersedia kerja bila dia minta. Bila orang nak ya kerja, ya kerja. Dok mari belenggak. Pakai jubah serban. Masuk kereta warna gitu. Keadaan pakai saping polok. Pakai tanjuk atas kepala. Tak kenalah. Mari kerja nampak dok. Bahawa dia memang bersedia untuk kerja bila-bila masa. Kerja nyapu, pembersihan. Sama. Maknanya kalau dia pakai buka syarikat, bahagian perkhidmatan bersih tandas, bersih lagi pada jabat kabur. Jadi kedua-duanya itu tak ada masalah. Hak kerja banyak dengan hak kerja sikit. Yang penting bila diminta bantuan dia, bila diminta dia kerja, dia boleh buat kerja tak dia. Tu hak kita nak dalam syarikat pakat buat kerja sekali ni. Yang keduanya tuan-tuan, iaitu tidak boleh sama sekali ada yang curi tulang. Awak ambil mudah. Tidak dibenarkan. Wajib pada setiap orang melakukan kerja jangan ambil mudah dan jangan malah. Ni kalaulah ada yang tidak bekerja, kawan dia boleh suruh. Kawan dia boleh suruh, mondok, relax pagi lagi. Dak buat benda tu, kereta ada 5 tahun. Tapi dia nak basuh. Dia boleh minta. Kerana apa? Kerana jangan ada orang yang mana malah dalam perkongsian syarikat ini. Dia kalau lah didapati dia tak dengar kata. Dia tak dengar kata. Dia suruh buat kerja, buat apa dengar? Ikut aku. Aku tak mau buat. Dia kata. Ni kalau jadi gitu dia boleh pasah. Dia boleh pasah syarikat tadi. Hari tu habis sini kita. Tak ada dah. Keuntungan tak ada, tak boleh selesai kita. Aku buat pas ni atas nama aku seorang dah. Tu maknanya dia boleh pasok syarikat tadi bila-bila masa, bila didapati pihak sebelah sana tak boleh kerja, tak boleh buat benda, malah tengok saja seolah-olah tidak ada syarikat dalam tadi. Tapi kalau lah kawan dia itu setuju buat belaka, tak ada apa. Tak apa lah, mau relax. Mau relax, masa kerja mau akan mari, tak apa lah. Aku buat belaka kan. Tak apa. Dia pandang yang membenarkan, dia kata boleh seorang je kerja, seorang pergi peluk tubuh, tak apa. Walaupun untung bagi sama dia. Kerana bagi pandangan yang membenarkan ini nak UPT saja pun tak apa. Tak usah syarikat nak PT saja je. Dia kata kalau PT boleh uwi saja gitu, bersyarikat walau dak buat sikit, dia nak uwi, nak kata mana? Dia reda, dia nak uwi saja. Semacam mana kita boleh uwi saja ke orang dak buat kerja pun, itu juga kalau rakan kita pakat dada dak buat sikit, kita reda. Jawapannya boleh uwi, keuntungan hak kita bagi dengan dia tak dia. Kerana we saja pun boleh. Apatah lagi berkongsi gitu. Jadi kalau kita reda, tak apalah. Mong tak pandai mana. Mong rehat dulu. Aku buat. Ni bahagian ni rumit ni. Perlu kemahiran. Ala sikit hilang jari je. Ala sikit jatuh pakat masuk wak lalu. Ala silap sikit je. Pakai kunang matamu, pakai jadi kemalangan. Ni kalau ada gitu dia reda, mundur tepi tak apa, tak payah buat. Aku buat. Jawapannya keuntungan sama kok. Keuntungan boleh sama kerana tidak syarat bak kita reda. Jadi bila kita kata boleh pasah, bila kita suruh dia buat dau. Tu boleh pasah. Kita nak dia tolong kita. Kan pakat sekali. Janji dari awalnya susah senang. Naik bangun itu semua pakat belaka.
Tiba-tiba nyelok kita buat seorang. Syarikat awam dia potong rupuk, kita seorang duk motong rupuk. Puluh rejak dia duk bawa wakah. Syarikat apa lagi? Nabang pohon. Kita duk nabang sangat. Dia duk bawa pohon. Dia dak nabang duk bawa pohon. Akhir kita tebang patah kepala lalu. Nampak tak apa nak kerja sangat. Jadi gini, walaupun tidak buat benda kita setuju, jawapannya untung bagi sama pun tak apa. Ni apa kerana kita reda. Kalau kita tak reda, kita boleh pasah. Dia kalau kita tak setuju, nampak rehat manja saja. Jadi gini kita pasah. Bila pasah habis lah. Setakat ada untung kita bagi lah. Kalau tak ada untung kok pakai tak boleh selesai. Ini kalau kita cakap mengenai syarikat pakat wak kerja, dia panggil syarikat amal. Syarikat pakat wak kerja. Jadi kita ni pandai mendapat kerja mendapat. Kena tahu dulu kerja benda hak kita nak buat. Lepas pada tu nak pakat berapa orang pekerja. Jadi kita pakat dengan dia. Ikutlah kepada persetujuan. Nak bagi berapa? Aku setengah, mu dua orang setengah-setengah. Boleh tak? Adanya dia 1/4, 1/4, kita 2/4. Boleh. Jangan mu ingat kena bagi sama. Ni kedai-kedai aku ni. Aku bayar sendiri, hutang apa banyak lagi. Mu dia api air kena atas aku. Jadi mu tolong je. Jadi kita syarikat 3 orang ni pakat buat, kalau ada hutang mu suku seorang, aku setengah. Setuju ke tak? Suku-suku lah. Ada tak ada kerja saja duduk hari-hari, aku setuju. Jawapan bagi ikut tu. Bagi ikut tu kan. Masing-masing berhepah pula buat kerja tadi. Baiki basikal, baiki basikal. Baiki motor-motor. Baiki kereta. Baiki lori ikut ke dia. Jadi masing-masing bekerja, lalu keuntungan dibahagikan mengikut apa yang dijanjikan. Jadi tak ambil kira pergi buat banyak, pergi buat sikit. Yang penting bila orang suruh buat, tak ada alasan. Kena buat kerja tadi. Kalau orang suruh buat, dia buat malak, yang ke boleh pasah. Boleh pasah, makna kita bubarkan syarikat tadi, lalu kita bagi dulu. Kalau ada untung, kalau tak ada, maka habis. Gitu je. Tak payah nak wiseseng kepada dia tadi. Sebitulah juga tuan-tuan dalam hal ini yang kita nak supaya semua pihak yang bersyarikat itu menerima upah masing-masing mengikut perjanjian yang telah kita sebutkan tadi. Jadi setiap orang layak mendapat upah bahagian dia lah. Walaupun kerja sikit, kerja banyak, kita tak ada ambil kisah dalam hal ini. Kerana kita dah setuju dah. Bila dah setuju dah bersyarikat dengan dia, kita reda habis dah. Banyak mana boleh, tak ada masalah. Kita bagi sikit cara sikit, boleh banyak cara banyak tadi. Jadi apabila setiap orang dah sanggup bekerja, maknanya dia bertanggungjawab untuk melakukan kerja di dalam masa untuk memajukan syarikat tadi. Jadi perkongsian tanggungjawab ini menyebabkan ianya layak untuk mendapat bahagian yang dijanjikan. Bila kita kongsi, ya kira kita ada hak dah, walau dah buat kerja. Jadi buka syarikat yang mana kita kata pakat buat kerja belaka. Ada kadang kerja bukan perlu rank sangat. Ada kadang idea je. Jual idea pun banyak hak untung. Idea dia tu dicadangkan. Orang buat gini. Jadi syarikat lain pula beli idea dia. Banyak. Yang berlaku jual idea je. Dia hanya cover apa benda
idea yang dia ada. Hak tukar buat orang lain. Ada hak gitu dia banyak. Dia panggil sebagai konsultan penasihat gitu. Mu nak buat benda. Kita nak buat kajian tentang gini-gini. Gini, mu kena pergi sini. Mu kena jumpa dengan orang ni. Mu kena duduk situ diri. Mu kena tanya temu bual dengan orang tu. Itu dia panggil idea je. Dia bukan kerja ni mesti dengan remeko hari-hari dah. Kadang-kadang dengan buah fikiran dia pun dah dikira kerja dah. Banyak. Setengah-setengah dia kata pihak kerajaan swasta apa panggil orang gini untuk brainstorming ke apa benda. Ada lontaran idea. Dia nak dengar dulu lontaran idea dulu. Ni nak khabar bahawa kerja hari ni jangan duk ingat kerja pakai rank je. Tak pakai rank mana kerja. Idea je. Idea dia. Kali keluar kok ribu-ribu lah. Tu setengah-setengahnya begitu. Bila keluar idea dia ribu-ribu nyecah ke dia. Padahal kadang-kadang kita kata dia ambil dari orang juga. Bukan idea asli dia. Tapi itulah kerja ni ada yang mana tidak pakai rank. Hanya sekadar pakai kepala otak pun. Ada bayaran dia sendiri. Dia oleh sebab tadi kita kata kita memerlukan pekerja. Kita nak usaha sesekara ni bukannya mudah. Kalau tidak ada pekerja tak maju. Habis nak upah orang PT tak ada. Kita nak upah PT tak ada. Pekat awal lagi. Baru balik universiti. Baru terang-terang nega. Nak pakai tukang masuk, nak bayar berapa ribu. Jadi kita boleh masuk. Ada hak lain-lain orang boleh buat air, boleh buat masuk. Kita pakai. Aku masuk mu buat air. Jadi keuntungan disepakati daripada awal. Maknanya itu boleh dia buat. Mu pandai apa? Hak ni pandai bagian nasi. Hak ni bahagian mi. Hak ni hak bagian western. Hak ni bagian roti-roti. Hak ni bagian ada hak jenis-jenis grey ke apa. Hak ni bagian air. Jadi maju lah. Sebab orang tengok ramai situ. Daripada ia seorang buat, orang tak apa nak pergi. Moga nak tebor di sana lagi, nak buat air lagi. Tangan ada buat apa? Duk tunggu lama ni. Lekat ke diri roti canai, duk tunggu air, tak mahu. Kata setara tu yang menyebabkan dalam keadaan tadi jadi tak maju lah. Ni tak, ia pakat 5 orang. Ia buat sewarung, ia sewa tu 5 orang duduk situ. Hak bagian mi, hak bagian nasi, hak bagian roti, hak bagian western, hak bagian sup. Nak kata maju dia. Dia pakat dah. Kita boleh banyak mana kita bagi ikut perkongsian yang telah kita pakat. Jadi itu yang kerana makna kita kata bila bersyarikat ni dia membawa berkat. Dia bawa berkat, bawa keuntungan. Bila bersyarikat dengan seorang kita duk mengguk tunggu jual. Bukan orang nak makan burger semua. Ada juga orang nak makan nasi. Jadi maknanya bila dia pakat 5 orang ni dah akan burger pun makan mi hak dia tu. Masuk pukat dia habis dah. Jadi ini ya kita kata bagaimana perlu perkongsian pakat buat kerja ini perlu untuk dilihat dari sudut positif. Daripada dia duk berhutang semua PT tak ada. Kerja tak ada. Duk berhutang juga. Hari-hari nak kena bayar bunga berapa seminggu. Baik dia pakat gini. Yang kita kata selama mana pandangan jumhur masih membenarkan syarikat gini. Walaupun mazhab kita dakwi. Kerana ia mengandungi dalamnya pemuafakatan yang baik. Masing-masing pakat berusaha untuk meningkatkan keuntungan tadi. Jadi bila ramai gitu maka majulah.
Bila ramai jadi majulah. Orang nak mari kedai pun dak kuasa takut. Kerana orang kerja ramai. 5 orang ada situ. Makanan dia apa pun nak akan ada belaka. Ini yang kita kata bagaimana syarikat pakat wak kerja ni dari satu sudut sangat-sangat baik. Terutama orang yang tak ada pekerja. Kalau mu tak ada orang kerja, mu buat gini tak? Kira pakat dan kita janjikan berapa keuntungan bila ada keuntungan tadi. Dia mu nak saya nak upah pekerja PT tak ada. Orang pun tak apa nak kerja ngemong. Orang tahu dah mu bayar tak bayar pun tak tahu. Dia dalam keadaan pakat tadi. Penyelesaiannya sangat efektif untuk kita pakat buka apa benda. Kedai makan boleh. Pomen, kedai baiki kereta boleh. Kemudian lagi kedai untuk apa lagi? Jahit ke? Kedai jahit boleh. Ada masalah bila ramai ni selesai dengan senang. Orang nak order pun berani. Itu lain-lain lagi lah. Boleh mikir lah. Masing-masing ada kemahiran belaka ni. Tuhan Awi ada kemahiran belaka ni. Bukan hak baiki kereta, hak baiki motor ya. Kerja-kerja yang lain memerlukan pekerja yang ramai juga. Dia nak buat rumah. Nak cari pekerja payah. Nak buat rumah. Kerja ambil buat rumah. Tukang rumah. Nak cari pekerja bukan senang. Dia pakat badi ambil. Orang tu orang ni. Menyebabkan pekerja payah. Boleh terang dengan syarikat Abdang ini. Syarikat yang kita kata syarikat Akmal, iaitu syarikat pakat buat kerja. Syarikat body yang bekerja. Walau modal tak ada pun, tapi keuntungan itu tetap akan dibahagikan mengikut proses yang telah dijanjikan antara pekerja tadi. Jadi dengan cara ini tuan-tuan dapat kita faham bagaimana para ulama kita mikir lama dah. Para ulama kita mikir lama dah untuk memberi solusi kepada masyarakat. Supaya janganlah tak ada pitih kok berhutang, tak ada pitih kok berhutang. Jadi dia memberi keringanan pada orang yang membuat sesuatu perkhidmatan pekerjaan atau pembuatan yang memerlukan ramai pekerja. Nak buat tu nak pakai orang kerja ramai. Dia nak upah orang dok rok. Moga asing pun tak tahu boleh banyak mana. Jadi alternatif beginilah yang disediakan oleh Islam kita ini. Bagaimana cara yang dijelaskan tadi, bagaimana ianya sangat-sangat menguntungkan, memudahkan, terutamanya yang kita kata tadi ni dah zaman yang payah nak cari orang kerja. Terutama hari ni nak cari orang kerja bukan senang. Dunia hari ni nak cari orang kerja payah. Terutamanya orang kerja pun milih kok. Tokek bayar mahal sikit gini ni. Tinggal sini. Nanggok kita duk tunggu 2-3 hari. Janji nak mari, tak mari. Kerana orang lain bayar mahal lagi. Ini yang kita kata bila kejadian begini mengajar kepada kita untuk terang syarikat Al-A'ma ini, iaitu syarikat pakat buat kerja sama-sama kita, lalu kita pakat molek keberkatan diberi oleh Allah, untung kita bagi ikut semacam mana yang telah kita sepakati ya. Jangan awak kenanya lah, pakat molek lah. Bukan kita nak syarikat sehari 2. Kita nak syarikat lama lagi ni. Jadi jangan ada di antaranya yang cuba untuk main jahat. Maknanya pas boleh hutang dok bagi. Jangan. Biarlah akaun bersama. Akaun bersama dalam tu. Dapat keuntungan masuk dalam akaun syarikat bersama tadi, dengan kita kata adilnya setiap pihak, maka dengan sendirinya ia memberi keuntungan kepada kedua-dua belah pihak tadi.
Jadi kalau dilihat di sini tuan-tuan, mereka bukan hanya membenarkan kerja yang sama je. Bahkan kalau kerja lain-lain pun tak apa. Jadi hak ni bagian ngecak. Hak ni bagian apa? Bubuh atak. Hak ni bagian mozaik, boleh juga. Dia bukan mesti semua ngecak belaka. Dok. Ni siapa tahap tu dibenarkan oleh pandangan mazhab Hambali, di mana Hambali mereka mengatakan boleh, tak ada masalah. Walau lain-lain kerja pun kita buka syarikat buat rumah suti. Hak ni bahagian ni, hak ni bahagian ni. Jawapannya boleh pakai, tak ada masalah. Inilah kelonggaran yang patut diambil peluang ini bagi orang yang kekurangan pekerjaan, bolehlah mencuba syarikat pakat wak kerja ni. Ia sangat praktikal untuk memulakan sesuatu pekerjaan. Pada situ malam ni, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.